Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat besaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di seluruh dunia. Okey, so tajuk kita untuk hari ini adalah berkenaan dengan syarikat AstraZeneca. Okey, ataupun short form biasa orang panggil sebagai AZ ataupun AZ, AstraZeneca. I think cukup popular juga disebabkan syarikat ini juga merupakan pengeluar vaksin bagi COVID-19. So cukup popular, cuma tak biasa kita dengar dengan lebih mendalam berkenaan dengan syarikat ini. So insya-Allah hari ini saya bawakan kepada anda annual report bagi syarikat AstraZeneca bagi tahun 2020. Okey, so seperti biasa sebelum kita bermula, kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda supaya mereka tidak terlepas peluang untuk belajar. Dan sekiranya anda boleh dengar suara saya dengan jelas, komen dengar, dan sekiranya anda boleh lihat skrin saya, so please komen boleh nampak. Saya test dulu. Okay, so from my side, alhamdulillah so far okay, dan hopefully untuk sepanjang sesi kita ni berjalan dengan lancar. Alright, so tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Sekali lagi izinkan saya mengucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kepada yang bersama pada sesi bedah siasat annual report hari ini, dan juga jutaan terima kasih kepada yang dah kongsikan video live ini kepada rakan-rakan anda. Dan sebagai disclaimer, sesi ini tidak memberikan sebarang buy call, tidak memberikan sebarang sell call, dan tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Sekiranya anda memerlukan nasihat pelaburan, please dapatkan daripada mereka yang profesional dan juga berlesen. Alright. Dan mungkin juga ada antara kita yang tak pernah nampak siapa yang bercakap ni, siapa diri saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama Ahmad Arif bin Zulkifli. Merupakan lulusan ijazah sarjana muda dalam bidang civil engineering dari UiTM, dan currently saya memiliki professional qualification sebagai syariah registered financial planner bersama dengan MFPC, dan currently memiliki dua jenis lesen, iaitu yang pertama FPMR daripada SIDC, dan yang kedua untuk unit trust license daripada FIMM. Dan currently bekerja sebagai advisor bersama dengan The Sophisticated Investor ataupun TSI Group, dan juga currently sebagai financial consultant bersama dengan Philip Mitchell Berhad, dan sebagai senior marketing representative 2 bersama dengan Philip Capital Management Sdn Bhd. Dan beberapa pencapaian saya sepanjang tahun 2021, alhamdulillah, saya merupakan $1 million producer ataupun MDP, dan juga sebagai top producer bagi dua kategori, iaitu PMA dan juga PMAT, untuk beberapa bulan, antaranya bulan Mei, Jun, Julai, Ogos dan juga November. Okey, so itu sedikit pengenalan berkenaan dengan diri saya. Dan tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita. Okey, mari kita lihat muka depan bagi annual report AZ ataupun AstraZeneca. Okey, ini muka depannya annual report bagi tahun 2020. Okey, ini gambarnya. Okey, ada beberapa illustrations. Okey, lain sikit because AstraZeneca ni dia didagangkan di beberapa negara, antaranya of course di Nasdaq pun ada, tapi mainly dekat London, London Stock Exchange. So report dia tak seperti 10K yang biasa kita go through. Mungkin yang ini is a little bit more similar dengan Malaysia punya annual report, yang mana cukup tebal, banyak information, banyak illustration, gambar-gambar, infografi dan sebagainya. So yang untuk report ini, dia punya annual report ni setebal 288 pages, 288 pages, which is actually lebih kurang macam report-report kita di Malaysia ni. Annual report ni memang tebal-tebal, so lebih kurang. Kalau 10K tu mesti dalam 80-90. Mungkin kalau 100 pun 100 lebih sikit je, dia tak adalah sampai 200. So yang ni dia panjang sikit. Tapi tak apa, kita hanya akan go through kepada part-part yang penting yang sempat untuk saya kongsikan dengan anda. Okey, yang pertama,
Kita terus ke page yang keempat. Yang kat sini page keempat adalah AstraZeneca at a glance. Okay. Apakah AstraZeneca ni secara sepintas lalu? Okay. Mari kita baca bersama-sama. Inspired by our value that what science can do, we are focused on accelerating the delivery of life-changing medicines that creates enduring value for patients and society. Okay, so itu dia punya value ataupun dia punya fokus untuk syarikat ini. Kemudian on strategic priorities, okay, ada beberapa key dia yang dia nak tackle. Yang pertama, deliver growth and therapy area leadership. Kedua, accelerate innovative science, dan be a great place to work. This is dalam strategic priorities. Kemudian dalam dia punya R&D, okay, research and development. Currently dia ada small molecules, biological, protein engineering and innovative delivery devices, as well as a new scientific modalities, new technologies and new biology. Dia currently dalam pipeline untuk projek R&D dia ada lebih kurang 171 projek in the pipeline. 171 dalam different phases. Ada yang dalam phase 1, phase 2, late stage development dan juga life cycle management. So dia term mesti lain sikit daripada compared to previous company yang kita go through, iaitu Pfizer. Dia lebih kurang dia ada 4 stage juga, cuma dia punya nama dia lain lah. Phase 1, phase 2 lebih kurang, dia ada phase 3 dan juga dia ada phase 4. Dan kali untuk AstraZeneca dia ada 171 projek di dalam pipeline. Manakala untuk centers, okay, strategic R&D centers untuk AstraZeneca ni dia bukan hanya ada di satu negara, tetapi dia lebih kurang macam diversify juga, ataupun mungkin dia based on locality ataupun geografi yang banyak dia punya sales ataupun revenue, mungkin dia buka dekat situ. So antara tempat ataupun center yang AstraZeneca ni ada, yang pertama of course di Cambridge di UK, kemudian di Gothenburg di US, kemudian di Gothenburg di Sweden, dan lain-lain R&D center dan juga offices. Yang ni center fokus 3 center dekat 3 tempat. Yang ni R&D center dan juga offices. Ada di South San Francisco di US, Boston di US, New York di US, Adelaide Park and Macclesfield okay, di UK, Shanghai di China dan di Osaka, Japan. So itu beberapa location untuk R&D center dan juga untuk offices di seluruh dunia. Okey, kemudian apa lagi yang kita boleh dapat maklumat sepintas lalu berkenaan dengan AstraZeneca ni? Dia ada 3 main therapy area yang dia fokus on. Okey, so yang pertama adalah oncology. Okey, so oncology ni mostly berkaitan dengan cancer. So dia nak provide cure for cancer. Kemudian yang kedua on the cardiovascular, renal and metabolism. Okay, so yang ni berkaitan dengan cardiovascular. Dan yang ketiga on the respiratory and immunology. Okay, so ni bahagian RNI. Dan yang keempat sebenarnya dekat sini juga untuk ada medicine dan juga COVID-19. Okay, so medicine lain dan juga COVID-19 dalam kategori satu lagi. So yang fokus 3 kat sini, fokus 3 area kat sini. Okay, apa lagi yang kita nampak dekat sini? Right, ni nanti kita lebih details berkaitan dengan financial kita akan lihat nanti pada bahagian financial statement. Untuk global strength, balance person across region, okay, beberapa pecahan geografi ada di emerging market, di US, di Europe dan rest of the world, di seluruh dunia lain. So kita nampak dekat sini dia punya market untuk US masih masih yang paling besar. Okay, market paling besar so far untuk US juga. Similar, quite similar dengan Pfizer yang kita go through semalam. So US market dia ialah dominant. More than 50% is contributed by US market alone. Okay. So US ni memang banyak consume bagaknya barang-barang biopharmaceutical. Mungkin lah sebab mungkin dia punya healthcare system dia bagus. Semua orang dapat akses kepada healthcare system, ataupun mungkin ramai yang dah ada insurance. Dia orang insurance lah. Kalau kita kena ambil takaful lah. Dia ada coverage, company punya benefit dan sebagainya. Mungkin disebabkan itu. Tapi memang jauh gap dia compare to other country. Dia macam semua produk dia ambil agaknya. Okay. Kemudian
Employees currently dia ada lebih kurang 76,100 orang employees di seluruh dunia. Ramai ke 76,000, peningkatan 6,000, lebih kurang 6,000 compared to 2019. Kemudian our senior roles are filled by women 46.9%. Okay, almost reaching to 50%. Senior management dia yang dilantik adalah daripada kalangan wanita. Kemudian apa lagi yang kita boleh nampak kat sini, on the dividends. Okay, so dia ada bagi juga dividends, iaitu equivalent to 3.5 billion US dollar untuk tahun 2020. So track record dia lebih kurang 3.5 untuk 2019, 2018 juga 3 point something 3.4 billion. Okay, dan kita teruskan. Okay, nampak dia punya trend report lebih kurang macam Malaysia punya annual report. Ada the chairman statement, dah boleh baca kat sini. Kemudian bawah ni CEO statement. Okay, dan ada tambahan lagi, dia ada CFO. CFO nanti pada bahagian financial. Dia ada financial CFO punya statements. Okay, so just kita go through apa yang ada dekat sini saja yang menarik. Okay, alright. Okay, alright. Tak banyak yang ni info. Dia 2 page je, tak tebal sangat. Okay, anda boleh baca sendiri yang ni. Kemudian seterusnya kita ke page yang ke-10. Okay, yang kita baca dia. Why AstraZeneca? Okay, kenapa AstraZeneca ni? Who we are. Okay, yang ni tadi kita dah baca kat atas. Ni purpose dia. We push the boundaries of science to deliver life-changing medicines. Okay. Kemudian our value, dia punya value untuk syarikat ni apa dia? Our value determine how we work together and the behaviour that drive our success. They guide our decision making and define our belief. So they follow science, we put passion first, we play to win, we do the right things, we are entrepreneurial. So syarikat yang bermotifkan entrepreneurial. So dia ada urgency, bravery, resilient and taking smart risks. Okay, so itu ciri-ciri entrepreneurial. Alright, so seterusnya page yang ke-11. Okay, kita nampak dekat sini on the business activity span and the entire life cycle of a medicine. Okay, so bagaimana proses business operation bagi syarikat AstraZeneca ni, memandangkan dia dalam kategori medicines. Okay, so proses yang pertama bermula dengan investment. Dia memulakan dengan pelaburan. Pelaburan untuk apa? Pelaburan untuk we invest in the discovery, development, manufacturing and commercializations of our pipeline of innovative small molecule and biological prescription medicines, including targeted business development through collaborations in licensing and acquisitions. Okay, so inilah benda-benda yang terlibat di dalam investment, antaranya untuk proses penemuan, discovery, pembangunan, development, manufacturing, penghasilan dan juga untuk komersialkan. So, itu proses yang dilaburkan terlebih dahulu sebelum mendapat revenue. Okay, so dia kena labur dulu untuk come out dengan research, come out dengan R&D. So dah jumpa sesuatu yang mungkin penemuan yang diperlukan oleh manusia, oleh pesakit, maka dia masuk yang kedua, iaitu bahagian revenue generations. We generate revenue from product sales of our existing medicines and new medical launches, as well as from our collaboration activities, focusing on creating medicines that facilitate profitable future revenue generations while bringing benefits to patients. Okay, so lepas dah penghasilan untuk commercial produk ataupun yang dikeluarkan, ubat ke contohnya, ataupun vaksin ke dan sebagainya, maka barulah mereka boleh generate revenue dengan menjual daripada product sales and marketing tu. Kemudian pasal yang ketiga, masuk bahagian reinvestment balik. We reinvest in developing the next generation of innovative medicines and in our business to provide the platform for future sources of revenue in the face of losses of key patents. Okay, sebab benda-benda yang dalam IP, intellectual property ni, yang ada patent dan sebagainya ni, dia bukanlah eternal. Dia bukanlah sampai bila-bila boleh simpan ataupun preserve that patent tu.
Dia ada lifespan dia. Sampai certain period, orang lain pun boleh gunakan that pattern. So company kena sentiasa ada projects ataupun products yang baru, supaya once produk yang lama tu dia dah obsolete, ataupun pattern IP dia dah habis, so dia tak terjejas bisnes sebab dia ada produk baru yang market perlukan, yang membantu patient dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya dekat sini, on the R&D phase, normally duration dia 5 ke 15 tahun. Bukan sikit-sikit punya masa. 5 ke 15 tahun punya duration, sebab banyak proses yang kena lalu. Find potential medicine, preclinical studies, phase 1 trial, phase 2 trial, phase 3 trial, kemudian regulation, submission and pricing. Okay. Yang ini mengambil masa, dekat sini tulis normally 5 ke 15 tahun. So lama masa tu. Dan untuk seterusnya bahagian launch phase, yang ini juga 5 ke 15 tahun, yang mana launch a new medicine, post launch research and development, kemudian post exclusivity, duration dia 20 plus years. This is on the patent expiry and generic medicine entry, the investment for it. Okay, so normally patent mungkin dalam tempoh 20 tahun untuk sesuatu ubat ataupun dia punya finding dia, dia punya penemuan dia tu boleh digunakan eksklusif untuk dia selama 20 tahun dan ke atas. Okey. Apa lagi yang ada? Okey. Page yang ke-16. Okay, global pharmaceutical sales. This is global, bukan hanya untuk AstraZeneca. So dia bagi additional info kat kita. Untuk global sales, global seluruh dunia, berapa banyak orang consume sebenarnya produk-produk pharmaceuticals ni. Sebab kita nak tahu dia punya size of the market, berapa besar. So untuk tahun 2020, the global pharmaceutical sales adalah 1.07 apa? Trillion US dollar. Dia dalam trillion US dollar. 1.07 trillion US dollar. Lebih kurang 4.2 lah. 4.3 macam tu. Trillion ringgit kalau ringgit. Trillion in a trillion. Dan daripada 1.07 trillion tu, US market alone consume ataupun generate sales lebih lebih daripada 50%, ataupun almost 50% daripada global punya consumption tu, US market alone. So yang ni termasuk company-company lain lah, bukan exact je. Jualan daripada mungkin GSC, kemudian daripada Moderna ke, daripada Pfizer ke, daripada all the pharmaceutical atau healthcare company. So US consume lebih kurang 514 billion US dollar. US saja. Kemudian ada Europe 211. Europe ni is a combination of countries, bukan satu countries. So the combination of countries pun hanya consume 211 billion. Okay. Dan tidak lupa juga emerging markets. Okay. So emerging markets ni ialah beberapa negara jugalah. Termasuklah macam Malaysia, South Korea, China, Brazil, Mexico, Argentina mungkin bukan, Mexico. Itu adalah antara negara contoh-contoh emerging markets. So combination semua consume 224 billion ataupun generate sales 228 billion. Okay. So dahsyat tak dahsyat emerging market ni. Dan sebenarnya ada peningkatan from year to year. Semua country ni ada. US punya ada peningkatan, Europe punya consumption ataupun sales ada peningkatan, emerging market juga ada peningkatan. Yang lebih kurang stagnan ni untuk established rest of the world, negara-negara lain yang tak termasuk dalam kategori 3 tadi. Okay. Okay, yang ni estimation untuk pharmaceutical sales and market growth to 2024 untuk jangkaan 2024. Berapakah peningkatan sales growth untuk negara-negara dan juga geographic location dia. So North America dijangkakan peningkatan 3.5% menjelang tahun 2024. EU excluding UK lebih kurang 3.9%. Ada Europe is 9.2% growth. This is growth. Okay, almost a double digit punya growth. Oceania 2%, Southeast Asia and East Asia 4.5%.
Latin America 10.6%. Okay, double digit growth untuk menjelang tahun 2024. This is just estimation bukannya confirm lah. So based on population, based on income, pertambahan pendapatan, peningkatan taraf hidup, akses kepada healthcare, mungkin pertambahan dari segi coverage in term of insurance tertakaful, benefit company dan sebagainya. Itu mungkin faktor-faktor yang dia dah consider dalam dia punya estimation ni. Okay, so itu antara dia punya consideration dia. Kemudian Afrika 5.6% peningkatan. Okay, Middle East 3.8%, Indian subcontinent 8.4%, China 4.4%, CIS kan 11%. Okay, CIS is Commonwealth of Independent States. Saya pun tak tahu kat mana ada tu CIS. Okay, so seterusnya apa lagi kita boleh nampak kat sini? This is on the information, regulatory, healthcare, pricing. Okay. This on KPI, Key Performance Indicator. Anda boleh baca kat sini bagaimana mereka meletakkan dia punya Key Performance Indicator, kriteria-kriteria dia. Better prediction. Okay, innovative performance. Very details anda boleh go through satu persatu kat sini lah nanti. Okay. Yang ni tadi tambahan pecahan tadi tu untuk geography sales global product sales by geography. Emerging market contributed 8.6 billion. Yang ini untuk AstraZeneca alone. Dia bukan yang tadi tu untuk global punya sales. Yang ini just focus on AstraZeneca punya sales ataupun revenue dia. So emerging market contribute 8.6 billion, US 8.6 billion juga, Europe 5.05 billion, established rest of the world 3.5. All this contributed 25.89 billion US dollar. Okay, so emerging market dengan US bersaing lah, bersaing juga kat sini antara 50-50 juga kat sini bersaing sengit. Tapi US is a country, emerging market is a region ataupun is a collective of country, bukan region. Dia collective of countries gabungan beberapa negara. So US tu sebenarnya zone ni besar lah dia punya contributor untuk revenue. Okay, seterusnya this is on the pecahan bagi tiga kategori business operation dia. Oncology tu yang berkaitan dengan cancer, this one cardiovascular dan juga yang ni untuk R&I. Okay, oncology alone contributed 10.8 billion, tertinggi antara tiga ni. Cardiovascular, renal and metabolism 7.09 billion. Manakala untuk R&I, respiratory and immunology 5.3 billion. So ni pecahan by dia punya products ataupun so called business segment dia. Tiga business segment utama. Dan kenapa vaksin tak ada kat sini? Okay, sebab sebenarnya untuk vaksin AstraZeneca dia combine ataupun dia bekerjasama dengan Oxford. I think semua orang dah tahu lah, ataupun mostly dah tahu benda ni. Dia bekerjasama dengan Oxford University untuk menghasilkan vaksin dan mereka tidak mengambil profit untuk penjualan vaksin COVID-19. Okay, so mungkin kat situ dia tak masukkan kat sini. Dia tak ambil profits. Mungkin dia ambil cost of develop dia punya vaksin tu, tapi mereka tidak ambil sebarang profits. Okay, so yang lain-lain ni ada dia punya income dia, dia punya sales dia. Alright, so seterusnya page 29. Okay, untuk geografi, kalau kita boleh jump into page 195. Okay, ini pecahan yang lebih details by country. Contoh dalam Europe tu dipecahkan lagi. Contohnya France, berapa contributes untuk dia punya sales. Contoh France 653 juta, Germany 937 juta. Okay, so nampak kat sini Sweden antara tinggi 1 billion contributes daripada sales untuk AstraZeneca. Others tu ni combine 1.3 billion. Tapi by country Sweden paling tinggi untuk kontinen Europe. Manakala untuk Amerika, okay, dia termasuk Canada lah.
Canada, US dan others. So US alone 8.9, Canada 596 juta. Bagi Asia, Afrika and Australia Asia. Okay, Australia Asia. Sebab Australia dah masuk Asia kan. Paling tinggi kat ni is China. China contribute revenues 5.3 billion alone untuk China satu country. Japan juga banyak 2.5 billion. Okay, so Japan pun betul lah mungkin akses kepada healthcare dia bagus. Banyak income dia pun tinggi, boleh dapat akses. China mungkin lah sebab dia punya market sebesar 1.3 billion population. So seorang ambil $1 injection pun dah 1 billion kan. Contohlah apa dalam kita kira tu. So 5 billion mungkin setiap orang ambil contribute $5. So 5 billion contoh. Okay, ada 1.5 billion. Okay, so ni pecahan untuk breakdown. Okay, breakdown bagi country-country yang terlibat. UK ada kat sini 1.7. Okay, UK pun banyak. Okay, so UK alone 1.7 billion. Negara dia pun banyak juga lah consume. Okay, so kita sambung page tadi 28. Alright, apa lagi yang ada kat sini? Anda boleh go through page by page yang mana anda berminat nak baca. Okay, this is more detail lagi dalam onkologi tu, apa produk-produk yang dikeluarkan untuk medicine dia, nama produk dia, revenue contributor, setiap satu pun dia bagi pecahannya. Kemudian untuk dalam onkologi tadi sambung, kemudian untuk apa ni tadi, cardiovascular, renal and metabolism pun dia bagi lagi pecahan dalam ni. Dan yang ni untuk respiratory and immunology, ni juga dia bagi breakdown dia. Anda boleh go through satu persatu. This is under other medicines and COVID-19. Okay, page 54 on the business review. Ni pecahan ataupun elaboration berkenaan dengan operasi business AstraZeneca. Anda boleh go through dekat sini. Kemudian masih okay, panjang dia bagi untuk business review ni, dipecahkan, ada people dia lah, nanti masuk sustainability, yang ni sustainability, kemudian on the governance, kemudian apa ni, supply chain apa semua. Okay, so page 84 on the financial review. Ini statement daripada CFO dia. Okay, statement daripada CFO. Kemudian page 85 on the summary. This dalam apa bentuk illustration. Okay, product sales contribute 25.9 billion. Tadi kita dah nampak. Collaboration revenue 0.7 billion. Ini daripada penggabungan, merger atau acquisition, collaboration 0.7 billion. Operating profit kat sini EPS 2.44 per share. Bawah ni, okay, on the summary performance untuk tahun 2020 dia pecahkan. So product sales 25.8 billion. Okay, 25.89 billion. Okay, mungkin dia round off kat atas tu jadi 25.9. Collaboration tadi, yang ni 727 juta. Cost of sales, ini untuk sales dia 5.2 billion, 5.3 billion digunakan untuk sales cost. Operating expenses 17.6 billion, ada operating income expenses 1.5 billion. Taxation 772 juta, profit after tax is 3.144 billion. So profit dia after tax adalah 3.1 billion US dollar untuk AstraZeneca. So daripada 25 billion untuk revenue, so dia dapat lebih kurang 3 billion, 3 billion untuk profit after tax. Lebih kurang I think 12 dalam 12% macam tu dia punya profit after tax compared to dia punya
revenue. Okay, so bawah ni pecahan ataupun dia punya elaborations berkenaan dengan data yang dibagi kat atas tadi. Anda boleh baca. Kemudian page 88 kita boleh nampak dekat sini on summary statement of consolidated income. Okay, so yang ni tadi gross profit, dia bentuk product sales margin 79, distribution expense. Distribution expense 399 juta, research and development. Okay, so digunakan berapa banyak untuk R&D. Okay, sebab kita tahu tadi memang proses syarikat ni bermula dengan investment, kemudian revenue, kemudian dia buat investment. So bahagian R&D dia gunakan sebanyak 5.9 billion US dollar untuk tahun 2020 bagi tujuan research and development. So anda boleh kira sendirilah berapa percentage wise dia. Boleh tak bagi kat sini. Kemudian on the selling, general and administrative expenses. Ini kos-kos yang terlibat untuk penjualan, general admin dan lain-lain kat sini. 11.2 billion. Lagi banyak daripada R&D punya cost. 11.2 billion. So half, almost half daripada dia punya gross profit tu digunakan untuk selling dan juga general admin. 11.2 billion. So banyak juga kegunaan dekat sini. Okay, kalau nak tengok breakdown nanti mungkin anda boleh go to dekat bahagian financial, dia ada bahagian note-note tu, bila pecahkan lagi apa cost-cost yang terlibat. So nampaknya memang dalam pharmaceutical yang kita dah tengok semalam, Pfizer, cost untuk dia punya sales and marketing dan juga admin memang tinggi juga. Okay, so mungkin ada banyak kos-kos lain yang terlibat lah, yang kena bayar ke, yang kena bagi, kena tambah kat situ. Okay. Alright, apa lagi data yang kita boleh dapat kat sini? Collaboration revenue. Okay, ini yang tadi contribute lebih kurang 700 juta tadi tu. Collaboration revenue daripada mana? Yang pertama, Daiichi Sankyo. In March 2019, AstraZeneca announced it entered into alliance with Daiichi Sankyo to develop and commercialize Enhertu for multiple cancer types. Okay. In market where Daiichi Sankyo is selling the product, AstraZeneca is entitled to receive a royalty in Japan or a profit share in other territories. Royalty income and the AstraZeneca share of gross margins from sales made by Daiichi Sankyo are recognized as collaboration revenue and had to launch in US on 31st December 2019. Collaboration revenue 94 million was recognized in 2020 in relation to AstraZeneca share of gross profits arising from sales made by Daiichi Sankyo. Okay, so dia buat kat sini collaborations. Okay, so macam JV lah. So kalau jual kat US dia dapat royalty, AstraZeneca dapat royalty. Kalau dekat jual di negara lain dia dapat profit sharing. Profit sharing. Kemudian apa lagi? Fibrogen. Ini juga strategic collaboration dengan AstraZeneca. Okay. Kemudian ada lagi dekat sini Sanofi, Tercera, kemudian MSD. So ni antara collaboration ni, so contribute juga daripada income, daripada mungkin daripada profit sharing ataupun royalty tu dapat sama-sama antara JV company tu. So masuk juga dekat bahagian collaboration tadi, collaboration revenue. Tapi tak banyak lah, but still ada. Tak banyak untuk company. Kalau kita tengok tu 700 juta dalam USD pun memang sebenarnya banyak lah. Okay, but untuk company dia less than 1 B, less than 1 billion. Okay, page ke-94 kita nampak kat sini on the cash and cash equivalent yang dia ada adalah 7.8 billion. Okay, so dia banyak juga cash dia, 7.8 billion untuk tahun 2020, meningkat bagi 3 tahun 2018, 2019, 2020. Ada investment dia ada 160 juta. So cash and investment dia ada 7.99 billion US dollar. Kemudian borrowings, all the debt yang dia ada is 12.1 billion. Okay, so dia ada banyak juga debt dekat sini. So kena tengok notes kat sini. Okay, apa macam-macam debt yang dia ada. Okay, apa lagi kat sini? Ada financial statement. Dia bagi juga bagus elaboration untuk setiap maklumat yang dia bagi kat sini. Dividend. Okay, so payment
Dividen untuk tahun 2020 dia bagi dividen juga. First interim dividen 0.9 sen lah dekat dalam USD 0.9. Second entry 1.9. Okay, so ada 2 kali dia bagi dividen untuk tahun 2020. So overall dapat 2.80 US dollar untuk tahun 2020 Jadi dalam bentuk-bentuk lah kalau pence yang ni untuk UK lah. Satu lagi dia ada listed dekat I forgot the country. I think Stockholm kalau tak saya. Dia ada 3 tempat dia listed. Di Nasdaq satu, di UK satu, di London Stock Exchange, dan satu lagi di Stockholm. Kalau tak salah saya lah, ada nama satu lagi Stockholm. Tapi itulah siapa, saya tak familiar dengan around that market lah. So, tapi dia ada listed juga kat situ bawah untuk under nama AstraZeneca. Simbol dia AZN. Untuk ketiga-tiga company dia guna simbol yang sama, ataupun kod yang sama, AZN AstraZeneca. Alright. Kita jump into page 215 sebentar. Okay. This is all the assets ni ada, scheme asset. Ni pecahan dia ada apa? Dia ada government bond dekat mana, UK dengan US, the rest of the world. Sorry, ni 2019, yang bawah ni 2020 Tengok 2020 yang bawah ni. So ada government bond, corporate bond, derivative, investment fund. Ni pecahan cash dengan investment dia tadi kat mana. Okay, kat UK dia pecah, US, Sweden, dan rest of the world. So maknanya dia listed kat Sweden jugalah. I think dia listed kat Sweden juga. Okay. So ni pecahan dia tadi. And satu benda saya nak share. Satu benda nak share. On the remuneration. Rasa-rasa lah CEO untuk AstraZeneca dan juga CFO dia. Berapa remuneration ataupun income dia dapat dengan bekerja di AstraZeneca ni. Sebagai bekerja CEO dan juga CFO. Berapa banyak rasanya gaji ataupun dipanggil remuneration maknanya gaji combine dengan all other benefit tu. Dia punya remuneration ni berapa agak-agak. Tekanan dalam berapa. Okay. Alright, semula kita lihat berapa dia punya remuneration untuk tahun 2020 bagi CEO. CEO dia sebenarnya dia bawa balik berapa. Executive Director Realized Pay 2020 Outcomes bagi CEO 15.4. 15.4 apa? 15.4 juta pound sterling. Dia dalam pound sterling. 15.4 juta pound sterling adalah dia punya realized pay bagi CEO untuk tahun 2020. Ni bukan saja gaji mungkin in term of dia stocks yang dia equities dia bagi, dia punya share dia bagi, ada compensation, pension dia ke, dia punya benefit lain dia tu semua masuk kat situ. Total 15.4 juta pound sterling. CFO dia berapa? CFO dia half daripada CEO dia, iaitu 7.7 juta pound sterling. Pound sterling ni dalam pound sterling 7.7 juta pound sterling. Okay, so kalau anda berminat nak dapat gaji CEO ni, bekerjalah dengan AstraZeneca ni, boleh dah dapat gaji 15.4 juta pound sterling. Convert ke Malaysia memang kaya lah. Tapi tax jangan lupa dan juga zakat. Alright, so I think that's all from me untuk hari ni. Bagi sesi bedah annual report AstraZeneca. Okay, so jarang-jarang mungkin ada orang yang nak tengok syarikat ni. So hari ni saya bawakan sesuatu kelainan. Okay, dan sebelum berakhir saya ingin saya kongsikan berkenaan dengan satu jenis servis yang disediakan oleh Phillip Capital Management Sdn Bhd, iaitu kita panggil sebagai private mandate, okay, ataupun orang panggil private managed account, managed account, mandates account dan lain-lain lah. Tapi sebenarnya sama semua tu, okay. Yang mana sebenarnya servis ni anda labur saham, tapi ada fund manager uruskan untuk anda. License fund manager lah. Ni bukannya orang yang tak bertauliah. This is a license fund manager, uruskan untuk saham-saham anda. So apa tugas dia? Tugas dia daripada A sampai Z. Daripada buat analisa, stock selection, entry, berapa price nak enter, berapa lot nak beli,
bila nak keluar, in term of monitoring dan sebagainya. Itu tugas sebagai yang Phillip Capital buat. So anda sebagai investor, anda just berikan modal, laburkan modal anda, kemudian anda boleh sit back and boleh relax, dan biarkan Phillip Capital uruskan pelaburan saham. This is bukan unit trust, this is a direct stock. Beli saham-saham global, saham-saham global yang patuh syariah. Okay, so anda just boleh monitor, just nak tengok-tengok lah, bukanlah nak kena execute selling ke buying tu. Anda just nak tengok, monitor currently berapa performance anda, berapa saham anda dekat syarikat A, dekat syarikat B. Anda boleh just log in dalam sistem dan anda boleh nampak all the portfolio yang anda ada, saham apa ada, berapa kos beli, berapa prestasi semasa, berapa lot pegangan dan lain-lain. It's a very transparent. Anda boleh nampak bila-bila masa anda boleh akses. Cuma datanya lambat sehari lah, dia ada delay sehari ke 2 hari, depends on punya closing price hari sebelum trading day tersebut. Okay, so sekiranya anda berminat untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan private mandate ni, untuk saham syariah di peringkat global, anda boleh hubungi saya. Sama ada boleh PM ataupun boleh klik link yang saya sediakan bagi mendapatkan further explanation berkenaan dengan this product. Alright, so terima kasih sekali lagi kepada semua yang join hari ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih yang dah share this video. Thank you so much. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang dalam tajuk yang berbeza, syarikat yang berbeza, insyaAllah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.